Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, petang ini sambungan surah Ghafir, insya-Allah ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan sungguh kami telah mengutuskan Nabi Musa untuk membawa ayat-ayat kami dan menyampaikan kepada seluruh penduduk-penduduk di negara Mesir ketika itu. Maka sebelum ayat yang kita baca sekarang ini, yang semalam Allah tutup bahagian pertama surah Ghafir ini dengan menukilkan tentang punca Allah menghumbankan manusia ke dalam neraka Jahanam, dan juga punca Allah menurunkan musibah di atas muka bumi ialah kerana mereka melanggari atau mereka tidak beramal dengan ayat-ayat Allah. Mereka sombong untuk beramal atau mereka tak nak beramal, degil, jahil, tak nak beramal. Dua punca tersebut menyebabkan mereka dihukum. Maka untuk memahami kisah, Allah nukilkan pula kisah takhwif duniawi, kisah-kisah orang lama, kisah-kisah orang lama, bagaimana penduduk-penduduk dunia Allah telah hancurkan mereka, iaitu kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, di mana Nabi Musa apabila baginda habis tempoh belajar dengan Nabi Allah Syuaib, dalam baginda nak kembali semula ke Mesir, maka ke Mesir, maka Allah perintahkan supaya baca kitab Taurat kepada suhuf Taurat, baca kepada Fir'aun terlebih dahulu. Sedangkan baginda juga lari daripada Fir'aun kerana Fir'aun nak bunuh dia. Maka Allah perintahkan untuk lari ke Madian. Maka habis belajar nak balik, maka orang pertama dia perlu pergi jumpa untuk mengajar ayat-ayat Allah ialah Nabi Fir'aun semula. Kisah dia bagaimana kisah golongan yang engkar, lawan, tak ikut apa yang diceritakan oleh Nabi, yakni ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hukum golongan-golongan yang degil ini, dan Allah naikkan derajat orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bentuk ataupun tema nukilan pasal Nabi Musa dan Fir'aun ini ialah dipanggil ayat takhwif duniawi, ayat ancaman duniawi, di mana telah berlaku perkara-perkara ini supaya menjadi rujukan kepada umat akhir zaman. Jangan jadi seperti mana golongan Fir'aun dan orang-orangnya. Baca ini contoh je lah. Contoh bagaimana sifat Nabi, dia bergantung sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ancam macam mana pun, Fir'aun nak ancam, marah dengan dia macam mana pun, nak bunuh dia, maka Nabi Musa berdoa. Itu senjata dia. Tengok ayat pertama. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan sungguh apa? Arsalna Musa, kami yang mengutuskan Nabi Allah Musa ke mana? Pergi berjumpa dengan Fir'aun. Untuk apa? Biayatina, dengan ayat-ayat kami, wa sultanin mubin. Dia berujar kepada Fir'aun tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi akal kita Allah dah tahu dah Fir'aun tidak akan masuk agama seperti yang dibawa Nabi Allah Musa. Tetapi kenapa suruh juga Nabi Allah Musa pergi jumpa Fir'aun, pergi tabligh Fir'aun? Maka jawapan dia ialah untuk memastikan keimanan Nabi Allah Musa akan meningkat lebih tinggi lagi. Mana kita berdakwah, kita ajak orang, kita membaca ayat-ayat Allah kepada orang lain,
satu faktor terpenting ialah untuk orang yang menyampai itu sendiri. Orang yang menyampai itu sendiri di mana bila dia menyampaikan ayat-ayat Allah, Allah akan tambahkan ilmu dia, gandakan ilmu dia. Umpama seperti mana Maulana Nadi kata, seumpama kita mengasah pisau lah. Kita pisau, kita mengasah batu tersebut, maka yang tajamnya ialah pisau, bukannya batu pengasah tadi. Umpama kita ajak orang datang mengaji, ajak orang datang bertadabbur, kita yang Allah bagi ilmu sebenarnya, kita yang Allah gandakan amalan-amalan kita, insya-Allah. Maka sini Allah kata kami yang arahkan Nabi Allah Musa. Jelas Maka Nabi Musa pun pergilah berjumpa dengan masuk negeri Firaun, pergi jumpa dengan Firaun. Firaun ini bukan nama orang, Firaun ini nama gelaran. Yang ni maharaja lah kalau kita ni. Yang di-Pertuan Agong ataupun sultan. Nama dia lain. Nama apa tak ingat nama dia, ada cerita dalam kitab tafsir. Maka dia pergi jumpalah setelah buat appointment semua sekali, berkali-kali pergi jumpa, maka berkali-kali tak jemu-jemu. Tak jemu-jemu Nabi Musa pergi jumpa dengan Firaun. Firaun ini mewakili rakyat-rakyat semua sekali. Dia ajak ini tentang keesaan Allah, tentang Nabi Musa sebagai seorang rasul, dan tentang adanya hari akhirat. 3 tu je. Ujah utama ataupun tema utamanya 3 perkara pokok je. Allah nak suruh ceritakan tentang keesaan dia. Allah nak ceritakan tentang Nabi Musa yang dilantik menjadi rasul. Dan yang ketiga, wahai hamba, kamu kena takut dengan hari akhirat. Kalau kamu tak nak mengikut, kalau kamu tak nak supaya mengesahkan aku, kalau kamu tak nak beramal dengan amal Nabi kamu, Nabi Allah Musa, kalau kamu tak membuat persiapan di hari akhirat, nyaya kamu. Itu dia punya inti ajaran Firaun. Itu Nabi Musa. Maka ila Firauna, maka kepada Firaun, wa Hamana dan Haman. Haman ini ialah Perdana Menteri, memanda kepada Firaun. Perdana Menteri kepada Firaun, orang yang urus takbir, membuat pentadbiran. Raja-raja lah. Haman ini dia buat urusan pentadbiran. Lepas tu wa Qarun dan Qarun. Qarun ini menteri kewangan, bendahari dia yang jaga duit. Tiga-tiga ni. Mana Haman tukang pentadbiran, Qarun tukang jaga duit. Firaun ini daripada bangsa Kipti, bangsa Afrika tu. Begitu juga dengan Haman, bangsa Afrika juga. Tapi Qarun tafsir mengatakan dia daripada bangsa Kipti, bangsa Nabi Allah Musa. Bila dia berdakwah berulang kali cerita tentang keesaan Allah, cerita bab hari akhirat, cerita bab Nabi, maka mereka tolak, mereka marah, mereka melebarkan berbagai kutukan kepada penghinaan kepada Nabi Allah Musa. Faqalu, mereka berkata. Siapa berkata? Firaun kata, Haman berkata, Qarun berkata. Maknanya mereka bertiga ini mewakili semua rakyat-rakyat Mesir. Semuanya mereka terdiri dari semua rakyat Mesir. Adalah 2-3 orang yang beriman dengan Nabi Allah Musa. Tapi majoriti mereka, sebagaimana Firaun, sebagaimana Haman, sebagaimana Qarun, itulah akidah dan itulah pegangan mereka. Faqalu, mereka berkata, apa dia? Sahirun. Musa ini seorang ahli sihir ni. Pasal Musa ada mukjizat. Mukjizat dengan sihir. Dia punya dua-dua perkara itu merupakan perkara luar biasa. Yang pertama, Nabi Musa seorang sebagai ahli sihir. Bagaimana orang macam ini, ada orang boleh ikut, dia pandai mendrem pengikut-pengikut dia. Nabi Isa juga ada mengeluarkan mukjizat. Mukjizat seperti mana ada keluar cahaya, tungkak dia keluar ular tersebut, itu merupakan mukjizat. Tapi dia orang tak faham. Dia orang kata itu luar biasa, itu merupakan sihir. Pasal apa? Pasal Firaun ini dilengkapi dengan ahli-ahli sihir yang mengawal baginda. Pertama, yang kedua, mereka menuduh juga kazab, memusuhi seorang pendusta. Dua tu je. Nabi besar kita pun dua isu ni je. Dia kata ahli sihir, bagaimana orang boleh ikut dia? Yang kedua, mendusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara. Ayat yang ke-25. Bila kata sihir, kata mendusta, tetapi Nabi Musa tetap
menyampaikan ayat-ayat Allah. Semakin hari semakin ramai orang yang mengikut Nabi Allah Musa di kalangan penduduk negara Mesir itu. Bila makin ramai ikut, ini dia kata ahli sihir tadi. Bila tak tahan, Firaun risau. Lama-lama dia kata nanti kan seluruh penduduk Mesir akan mengikut agama Nabi Allah Musa. Falamma ja'ahum, maka ketika datang kepada mereka bil haqq, dengan kebenaran, maka bila Musa hari-hari datang tak jemu-jemu, berulang-ulang kali. Kisah ni bukannya sehari dua hari, ini bertahun-tahun kisah ni. Pergi juga dia benci, dia halau, pergi juga dia benci, dia halau, dia hina, dia kata ahli sihir, dia kata pendusta, dia pergi juga. Maka bila Firaun dah geram sangat, hilang sabar dia, maka falamma ja'ahum bil haqq, maka ketika datang kepada mereka dengan kebenaran yang dibawa Nabi Allah Musa, min indina, daripada sisi kami yang suruh baca ayat-ayat kami itu adalah ada kebenaran, dalil dan bukti. Maka Nabi Musa tahan. Qalu, Firaun tak tahan dah, maka Firaun kata, uqtulu abna, kalian bunuhlah anak-anak lelaki. Bagi siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman ini, pengikut Nabi Musa ini, bunuh semua sekali. Anak lelaki bunuh, anak perempuan biarkan dia besar. Kita akan jadi hamba-hamba kita, jadi gundik-gundik kita, jadi hamba-hamba seks kita yang perempuan. Yang lelaki kita bunuh semua. Untuk apa dia arahan ni? Supaya orang takut nak ikut Nabi Allah Musa. Apa beraninya? Ada anak dibunuh. Tengok ugutan yang zalim. Ini arahan pembunuhan kali yang kedua oleh Firaun. Dahulu ketika Nabi Allah Musa baru dilahirkan, anak dilahirkan, ahli sihir dia bermimpi ada satu kerajaan ada satu orang lelaki akan lahir dan akan menyebarkan agama dan memegang tampuk pemerintahan. Maka Firaun telah mengarahkan, bunuhkan semua sekali, mana-mana lelaki lahir dibunuh semua sekali. Dan Nabi Allah Musa, mak dia dihanyutkan ke sungai dan duduk dengan istana dia. Orang yang diarah bunuh, tengok kerja Allah, maka duduk bersama Firaun. Tapi urus perintah kali ini tak berjaya, dia hanya cakap saja. Uqtulu abna alladzina amanu, maka kalian bunuhlah anak lelaki orang-orang yang beriman, ma'ahu, bersama-samanya. Wastahayu nisa'ahum, dia biarkan yang perempuan-perempuan hidup. Tetapi tak berjaya. Kenapa? Selepas ini saja Firaun dan gerombolan dia ditenggelamkan oleh Allah dalam laut. Tak sempat nak buat strategi nak bunuh anak-anak orang beriman. Wa ma kaidul kafirina, dan tiada tipu daya orang kafir. Tiada tipu daya Firaun dan orang-orang Mesir itu. Tipu daya mereka nak bunuh Nabi Allah Musa, tidak ada daya upaya, tak berlaku pun. Illa fi dhalal, melainkan dalam kesesatan yang nyata saja, kerana beretikat nak bunuh saja, tapi mereka yang terbunuh sebenarnya. Ayat seterusnya, saya ringkas pasal bentuk cerita mudah faham. Jadi bila arah bunuh tadi, arah bunuh anak tak menjadi lagi. Jadi bila Nabi Musa masih lagi pergi jumpa, masih lagi berdakwah. Tengok, seorang Nabi tak terkesan dengan seorang ahli agama ini, tidak akan terkesan dengan raja ke, dengan siapa-siapa ke. Itulah ahli agama yang benar. Ahli ilmu, ahli agama, sepatutnya mereka tidak terkesan dengan sesiapa saja. Contoh Nabi Allah Musa ni, walaupun diarahkan bunuh budak-budak, anak-anak pengikut mereka, Nabi Musa tetap pergi jumpa dengan Firaun, tetap berdakwah dengan Nabi Allah, dengan Firaun juga. Bila tak tahan juga, maka berkata Fir'aun, maka berkatalah Fir'aun. Dia kata macam mana? Tak tahan ni. Zaruni aqtul. Biarkan aku membunuh Musa. Zaruni aqtul Musa. Biar aku sendiri yang bunuh Nabi Musa ni.
Lepas tu bila aku bunuh Nabi Musa, sebelum aku bunuh tu aku nak wal yad'u rabbahu, biar dia berdoa kepada Tuhannya, biar dia minta tolong Tuhannya. Tengok ni. Sebenarnya dia pun ahli tafsir mengatakan bukan nak bunuh sangat pun, dia ancam. Dia pasal dalam negeri Mesir ini Firaun ni orang cerdik, dia nak suruh rakyat dia suka dengan dia. Oh, beraninya Firaun, hebatnya Firaun, dia cabat Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa dengan Tuhan dia bila dia ugut nak bunuh Nabi Allah Musa. Tengok orang beriman. Bila ancaman yang begitu teruk sampai ke tahap nak bunuh, bukan setakat kutuk, bukan setakat fitnah, bukan setakat cekik leher baju dah, bukan setakat mengeluarkan kata-kata nista, tapi ini zaruni aqtul, biar aku sendiri yang bunuh dia. Maka ketika itu Nabi Allah Musa, apa dia pengalaman kita ni, apa dia ibrah kita, orang yang beriman macam mana sekalipun, bila sampai ke tahap ancaman yang teruk sekali, yang pertama perlu buat ialah berdoa kepada Allah. Ini pengajaran dia. Lepas tu tema kita ni, fad'ullah mukhlisina lahuddin, maka berdoalah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kita pun apa-apa sahaja masalah, apa-apa sahaja musibah yang ringan ke besar ke, maka kita perlu, yang pertama kita kena lafazkan ialah lafaz biasa kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang pertama. Yang kedua, berdoa apa-apa saja memohon keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Bukan lagi. Belum lagi. Dia tak baca habis tadi. Wa qala fir'aun zaruni wa aqtul Musa wal yad'u rabbahu, biar berdoa kepada Tuhannya. Pasal apa? Kenapa kalau aku tak bunuh dia? Ini hujah dia. Inni akhafu, sesungguhnya aku takut. Aku takut apa? Aku takut penduduk negeri Mesir ini, iaitu rakyat-rakyat beta ini, ayubaddila dinakum, akan tukar agama mereka. Isu agama. Dia kata aku takut bila Nabi Musa ni mula sebar cerita-cerita palsu dia ni, cerita bukan-bukan ini, baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, aku takut rakyat negeri ini yang aman, yang sekarang ini beramal mengikut ajaran yang kita dah amalkan sekarang ini, bertukar agama daripada agama Tuhan ini kita kepada agama Nabi Allah Musa ni. Itu aku risau. Kalau aku tak bunuh dia, inni akhafu an yubaddila dinakum, aku takut bahawa rakyat-rakyat negeri ini akan menukar agama kamu. Hujah pertama ialah agama. Dia akan cuba memanipulasikan perkara agama ini kepada musuh-musuh dia. Ini tengok cerdiknya strategi Firaun. Bagaimana cara supaya dia kekal popular? Dia mengeluarkan fitnah, mengatakan berlakunya orang lari pada agama dia, tukar agama. Ataupun ayulhira fil ardil fasad, ataupun rakyat-rakyat negeri beta ini akan menimbulkan kerosakan atas muka bumi, bergaduh sama sendiri, melakukan pergaduhan sama sendiri, memecah belahkan masyarakat. Ini hujah dia. Hujah Firaun supaya penduduk negeri tersebut mengekalkan populariti Firaun, tetap sokong dia, maka dia buat fitnah dengan dua perkara. Dia kata kalau Musa ini dibenarkan mengajar di Mesir, dia risau penduduk negeri Mesir akan mengikut agama sesat Nabi Allah Musa. Pertama. Yang kedua, dia memecah belahkan masyarakat. Separuh akan ikut Nabi Musa, separuh akan ikut agama yang dianut oleh Firaun ini. Lebih kurang sekarang ni pun lebih kurang sekarang ini dua isu agama dan isu memecah belah masyarakat ini sering dimainkan oleh orang yang nak kekal popular. Dua perkara. Maka bila Nabi Musa mendengar begini, bagi saya orang tadi sebagai seorang yang mukmin tulen, sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang betul-betul berahli tauhid,
dia hanya Allah saja untuk diibadahi ataupun bergantung harap, maka dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hebat eh? Ini patut kita amalkan, ambil ibrah ni. Apa-apa saja, apa-apa saja ancaman, apa-apa saja kutukan, apa-apa saja penghinaan, terus berdoa kepada Allah, jangan lawan dia. Kalau kita lawan dia, rugilah kita. Pasal bila orang kutuk kita, kita lawan dia, rugi pahala kita. Sedangkan Allah nak bagi pahala dengan cara memberi ujian supaya orang kutuk kita, orang hina kita, orang buat berbagai-bagai fitnah dengan kita. Kalau dia kata macam tu, pahala yang tak henti-henti masuk kepada kita. Kita perlu buat tiru bagaimana Nabi Allah Musa. Bila berbagai ancam bunuh untuk baginda, maka waqala Musa, maka Nabi Musa berkata, berdoalah ni, inni uztu, tengok, sesungguhnya aku uztu, berlindung, auzubillah ni kan berlindung ni, sungguh aku berlindung bi rabbi, kepada hanya Tuhanku saja. Tengok Nabi Musa, maknanya isti'anah lah, isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saja wahai Allah, hanya padamu saja wala aku minta bantuan dan pertolongan. Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku sahaja, dan Tuhanku ini pun warabbiku, Tuhan kamu juga sama Allah, sama-sama Allah Tuhan kita. Ini aku minta berlindung dengan dia, dan minta berlindung dengan dia minta berlindung, pergi doa. Inilah maksud tema kita, fad'ullah mukhlishina lahuddin. Betul-betul penuh keikhlasan hanya kepada Allah saja untuk kita ibadahi, dan kita minta bantuan dan pertolongan bila ada apa-apa saja yang berlaku kata kita. Apa dia? Aku berlindung pada Tuhanku dan juga warabbikum, pada Tuhan kamu, min kulli, dari setiap apa dia, mutakabbirin, orang-orang yang sombong, Firaun yang sombong. Aku berlindung dengan Allah daripada orang-orang yang sombong, la yu'minu, dan orang yang tidak beriman, tidak beriman biyaumil hisab, dengan hari akhirat, hari perhitungan, hari hisab. Mana bila orang tidak beriman, dua perkara, tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan hari akhirat, mewakili ke semua 6 rukun iman. Percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, percaya dengan kitab, percaya dengan hari kiamat. Semua sekali tu dia dua ini mewakili semua rukun-rukun, semua 6 rukun iman. Percaya, beriman, dan juga percaya dengan hari akhirat, sebagai juzuk untuk 6 rukun iman. 28. Tengok Ibrah ni penting sangat ni. Bila Nabi Musa berdoa, tengok, kita mengaji baru ni, bila kita berdoa kepada Allah, Allah akan bagi, kabulkan permohonan kita dalam bentuk 4 keadaan. Yang pertama, Allah kabulkan terus doa kita. Nak minta tu dapat apa yang kita minta. Yang kedua, Allah akhirkan. Mungkin tak bagi sekarang, dia akan bagi datang, dia akan bagi kemudian. Pasal nak bagi pahala menunggu kabul doa tersebut. Dua keadaan. Yang ketiga, Allah ganti dengan doa, dengan orang lain, dengan perkara lain yang lebih penting daripada apa yang dia dimohon tadi. Yang tiga. Yang keempat, Allah tak bagi dunia, Allah akan bagi akhirat. Jadi Nabi Musa ini, bila dia berdoa sahaja, bila dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu inni ultu bi rabbi, aku berlindung pada kamu wahai Allah, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh hanya semata-mata untuk Allah saja doa dia tadi, maka Allah ganti untuk Nabi Allah Musa dengan apa? Dengan mencampakkan keberanian di kalangan ahli mesyuarat negeri Mesir tadi. Dalam kisah ini, Nabi Musa sedang berdakwah kepada Fir'aun ni. Dibawa askar-askar dia, dibawa menteri-menteri dia, dibawa putera-putera mahkota dia, duduk dalam majlis ilmu dengan berdebat dengan Nabi Allah Musa ni. Maka ketika berdebat, ketika mengajar tersebut, Fir'aun kata, biar aku bunuh sendiri Nabi Musa. Nabi Musa kata, ya Allah, aku berlindung denganmu. Maka bila Nabi Musa berdoa dengan penuh keikhlasan, Allah mencampakkan keberanian di kalangan yang hadir dalam majlis tersebut. Rupa-rupanya ada seorang putera mahkota
Putera mahkota ada tafsir mengatakan sepupu Firaun, manakah Firaun ini tak ada anak, maka dia ni yang bakal menjadi mengganti Firaun. Putera mahkota ni. Putera mahkota lama-lama pasal dia mencari kebenaran. Dia mencari kebenaran, rupa-rupanya dia dah beriman dengan Allah seperti mana yang didakwah, yang ditabligkan oleh Nabi Musa, sebagaimana Hasiah isteri Firaun. Maka ada 2-3 orang daripada penduduk Mesir yang secara senyap-senyap beriman sebagaimana berimannya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum ini dia hanya menyepikan diri, takut nak bersuara, takut Firaun bunuh, takut masyarakat tahu, dia senyap-senyap saja beriman. Tapi bila Nabi Musa berdoa kepada Allah, bergantung kepada Allah, tengok ni, Allah tolong Nabi Musa dengan cara melahirkan keberanian kepada putera mahkota ni. Berani, menjadi berani. Tiba-tiba dia berani bersuara. Dia menzahirkan kerahsiaan dia tentang agama sebelum ini. Tengok hebat ni. Wa qala, maka berkatalah rajulun mu'minun, maka berkatalah seorang lelaki mukmin, min ali Fir'aun, daripada keluarga Fir'aun. Tafsir mengatakan putera mahkota dia, bakal raja Fir'aun. Ya ketemu imanahu, yang dia menyembunyikan iman dia sebelum ini. Ini ayat Quran kata ni. Kalau kata tak betul, Allah bagi tahu ni. Ya ketemu imanahu, yang menyembunyikan imannya sebelum ini. Dia berani, dia berkata, dia berani cakap, dia berani berdebat dengan Firaun. Dalam majlis mesyuarat negeri tu. Dia kata apa? Wahai raja, wahai Firaun. Dia kata apa? Kata dia, apa kata? Ataqtulu rajulan an yaqula rabbi Allah. Wahai raja, pelik kamu ini. Adakah kamu nak membunuh orang yang sekadar berkata Tuhanku ialah Allah? Pelik. Tak setimpal wahai Firaun. Sepatutnya tak payahlah hukum bunuh orang yang kata Tuhanku ialah Allah. Kecil sangat hujah dia. Kenapa kamu sanggup bunuh orang yang macam ni wahai Firaun? Ini melanggar tata cara pentadbiran kita. Itulah, itu saya tambahlah. Nah, ceritanya suruh percakapan di antara rajulun mu'minun dengan Firaun ini. Hai Maharaja, patutkah dia kesalahan kecil macam ni kamu hukum bunuh? Kerana kesalahan saya berkata ayaku la rabbi Allah, Tuhanku ialah Allah. Wa qad ja'akum, padahal Musa ini datang kepada majlis kita ini, ja'akum, dia bawa apa dia? Bil bayyinati, bukti-bukti yang nyata daripada arahan Allah. Dia bukan bercakap kosong, bukan bercakap bohong. Dia bawa bukti ayat-ayat Allah kepada kita. Apa salah dia? Dia kata saja. Kalau kita tak nak, kita diam. Kenapa kamu sanggup bunuh dia? Hukum bunuh dia. Bil bayyinati min rabbikum, bukti-bukti nyata dari Tuhan kamu juga. Nampaklah? Kerja kecil tapi nak bunuh. Pelik. Mana ganjil. Pemerintahan yang tak adil, pemerintahan yang zalim. Putera mahkota bagi tahu kepada raja dia ni. Hujah pertama. Tengok berani dia menjadi berani. Kenapa berani? Hasil doa Nabi Allah Musa, pergantungan Nabi Allah Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang masukkan keberanian kepada rajulun mukminun ini. Pertama hujah dia. Hujah yang kedua, mana hujah yang kedua? Apa dia? Wa ayyaku kadhiba, kalau Musa berbohong, dia jual nama Allah tapi Allah tak suruh dia, Allah tak lantik dia nabi, katalah macam itu. Wa ayyaku kadhiba, kalau Nabi Musa berdoa mengatakan dia sebagai rasul sedangkan dia bukan rasul, maka fa'alaihi kadhibuhu, maka atasnya pendustaan. Maka dia akan dihukum oleh Allah. Ini pun ramai orang-orang mengajar tafsir Quran, dia mengatakan bila Nabi Musa, Firaun mengatakan dia Allah, dia kata bukan Allah, dia hanya wakil Allah. Sebab tu cerita-cerita ini ni, putera mahkota kata ini pasal Allah.
Dia kata kalau dia berbohong, pasti Allah akan hukum dia. Wa in yaku kadhiba fa alaihi kadhibu, jika berdoa. Tapi wahai maharaja, wa in yaku sadiqan, katalah dia benar-benar dia rasul, benar-benar dia nabi, benar-benar dibawa ayat-ayat Allah. Maka bila kita lawan ayat-ayat Allah, bila kita mendustakan dia, maka yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum, akan menimpa kamu semua sebahagian apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut. Maka bila dia beritahu Fir'aun semacam ini, maka seolah-olah Fir'aun pun tahu benda ni. Takkan dia cakap Fir'aun tahu. Mesti dia bercakap Fir'aun dah tahu. Dia kata kalau dua isu, katalah Nabi Musa ini tak adil lah kita nak bunuh dia, sedangkan dia bercakap Allah Tuhanku saja. Yang kedua, katalah dia ni tak betul. Kalau dia tak betul, dia berbohong, dia berdusta atas nama Allah, pasti Allah akan hukum dia. Saya takut wahai raja, katalah dia benar, dia betul-betul rasul. Kalau dia betul-betul rasul, kalau kita lawan dia, nyaya kita, Allah akan turun bencana dengan kita. Maka dia tahu dah Fir'aun kita ni. Maka bila dia cerita macam itu, Allah bagi tahu pada kita kenapa Fir'aun tak sedar, kenapa Fir'aun tak ambil pengajaran daripada kata-kata putera mahkota ini. Sepatutnya Fir'aun, pulang silap kita lah, sepatutnya aku tak bunuh dia, sepatutnya tiba rasa takut. Tengok sepatutnya. Tapi Allah jawab, dipanggil idkhal ilahi. Allah mencelah untuk pembaca-pembaca Al-Quran. Kita sebab tu kadang-kadang orang hebat, orang tinggi ilmu, hafiz Quran, ustaz besar, tapi masih lagi dia tak nampak perkara-perkara ketauhidan, perkara-perkara syirik, perkara-perkara bid'ah, dia tak nampak. Kenapa? Ni punca dia. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yahdi, tidak memberi petunjuk. Tengok ni, Allah tidak akan beri petunjuk man huwa, orang-orang yang musyrifun kadzab, orang yang melampaui batas dan orang yang banyak berdusta. Hebat macam mana pun, ilmu tinggi macam mana pun, belajar tinggi macam mana pun, kalau hari-hari duduk baca hadis yang dhaif, hadis yang palsu, maka dia telah berdusta. Maka orang macam ini, maka innallaha la yahdi man huwa masifun kazzab, maka Allah tak akan beri hidayah dengan dia. Cerdik dunia, cerdik bab ni, tapi bab ahli tauhid, dia tenggelam, dia tak nampak, dia duduk berdasarkan akal dia semata-mata. Tengok hebat dia punya pengajaran kita boleh ambil tadi. Maka kita macam itulah, maka kita berani cakap. Kalau orang tak terima macam mana pun, jangan heranlah. Jangan rasa, pelik lah, dia tu mengaji tinggi-tinggi, kenapa tak faham? Jangan kata macam itu. Bila kita cerita ke orang tak faham juga, ingat ayat ni. Memang Allah tak bagi dia faham. Hebat macam mana pun dia, Allah tak bagi faham nak macam mana. Pasal tugas Allah yang bagi kefahaman kepada seseorang. Masih lagi berani lagi rajulul mukminun ni. Ya qaumi, wahai kaumku. Wahai kaumku. Dia kata apa? Dia kata apa ni? Wahai kaumku, lakumul mulkul yaum. Lakumul mulkul yaum. Mana sekarang ini bagi kamu semua kerajaan yang memerintah. Lakumul mulkul yaum, bagi kamu semua, Fir'aun dan kita semua ini, raja memerintah hari ini. Zahirina, dan kita zahir kuasa kita fil ardi, di bumi Mesir ini. Faman yansuruna min ba'sillahi, maka siapakah yang akan tolong kita? Faman yansuruna, siapa yang akan tolong kita? Min ba'si, daripada azab, min ba'sillahi, daripada azab Allah. Kalau betul-betul dia seorang Nabi, kita bantah dia, Allah turun azab, siapa nak tolong kita? Walaupun kita raja, kita hebat pun, tapi kalau Allah turun bencana, nyaya kita semua sekali akan hancur semua kita ini. Dinasihat pada Fir'aun dan penduduk negeri Mesir, pasal dia bakal raja ni. Inja ana datang kepada kita azab tadi. Dia kata macam itu. Tengok Fir'aun
Firaun nak menang dia di depan penyokong-penyokong dia, di depan rakyat, di depan raja, di majlis raja-raja dia. Qala Fir'aunu, maka berkata Firaun. Dia berkata Firaun, wahai putera mahkota, wahai bakal raja lah, ma arikum illa ma ara. Aku tak nak kamu apa tu selain daripada apa yang aku dah buat dah. Aku tak nak kau bagi cadangan, aku tak nak bagi nasihat. Selain daripada aku dah ada dalam otak aku dah hukuman ataupun tata cara aku nak hukum, nak jatuh pada Musa ini. Ma arikum illa ma ara. Ma arikum illa ma ara. Aku tak mengesyuk pada kamu melainkan apa yang aku pandang aku nak buat ni. Wa ma ahdikum, tidaklah ahdikum yang aku bagi tahu hukuman aku yang nak kena pada Musa ini, tidaklah ia illa selain sabilar rasyad, jalan yang betul-betul yang baik, jalan yang betul-betul bermanfaat, jalan-jalan betul daripada penelitian aku yang amat-amat tepat, amat-amat betul. Maknanya wahai putera mahkota, tak payah kamu ajar aku lah. Sebenarnya yang aku buat sebagai ini, hukuman aku ini hasil daripada penelitian betul-betul yang aku rasa penuh bijaksana bagi pihak aku. Nah, cerita di sininya, siapa dia ajar Firaun ni? Syaitan memandang baik apa-apa keburukan yang dia buat. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Orang yang degil, orang yang banyak berdusta, orang yang tak nak betul-betul beriman, dia rasa baik walaupun dia buat jahat. Ini masalah kita ni. Buat amal sekian-sekian, buat bid'ah sekian-sekian, buat syirik sekian-sekian pun dia kata apa salahnya? Pasal dia rasa benar baik. Benar baik, apa salahnya? Pasal apa? Inilah bisikan syaitan yang membisikkan dengan supaya buat perkara-perkara ini. Sikit lagi. Tanya sekejap ya. Bila kita baca seronok pula. Maka dia bercakap lagi. Dia berdebat lagi. Wa qala allazi, maka berkata pula lagi orang-orang beriman tadi. Wa qala allazi aman, berkata orang beriman tadi, ya qaumi, wahai kaumku, inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Aku cukup takut sebenarnya. Aku cukup takut pada siapa? Aku cukup takut yang kita semua ini menimpa kaum-kaum yang dulu akan berlaku pada kita ini. Maknanya orang negeri Mesir zaman dia ini, zaman Nabi Musa ini, sebelum itu dah banyak kisah-kisah yang dia tahu. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah dalam kitab Taurat ada, Injil ada. Kisah kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Nuh. Pasal zaman antara Nabi Nuh dengan kaum Ad ini, dengan kaum Thamud ini 1000 tahun. Maka sejarah ini telah masak dengan di kalangan orang Arab Mesir ini. Dia tahu. Aku takut wahai kaumku. Aku takut sangat wahai Firaun. Aku takut benda yang sama akan berulang di mana dahulu-dahulu Allah telah jatuh hukum kepada penduduk-penduduk negeri-negeri yang sebelum kita ini daripada tentera-tentera yang bergabung tadi, orang-orang menentang Rasulnya. Contoh Mithla sebagaimana, tengok dia bagi tahu ni. Mithla da'bi qaumi Nuh, seperti mana keadaan Nabi Allah Nuh, di mana ditenggelamkan semua sekali satu dunia pengikut Nabi Allah Nuh hingga tinggal yang dalam kapal saja. Lepas tu Adin, kaum Ad pun sama 1000 tahun lepas Nabi Nuh tersebut, kaum Ad pun sama dimusnahkan semua sekali. 1000 tahun lepas tu kaum Thamud, dia derhaka dengan Nabi Saleh, Allah hancurkan juga wa Thamud. Wallazina min ba'dihim, dan sampai sekarang ada hukuman semacam itu juga. Aku takut ini berlaku pada kita kalau Nabi Musa ini betul-betul seorang nabi. Maka bila dia kata macam itu, bila dia kata macam itu, Allah jawab. Tengok Allah jawab. Allah kata, Allah berfirman, qala wa mallahu, sesungguhnya Allah itu, wa mallahu, dan tidaklah Allah itu yuridu, mengingini, mengkehendaki, membuat zulman, membuat kezaliman lil ibad, kepada hambanya. Allah jawab idkhal ilahi itu kita. Walaupun
rajulun mukminun tadi kata, aku takut sangat Allah turun hukum bagaimana kaum Nabi Nuh, kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut dan berbagai-bagainya, mereka semua dihancurkan hingga habis baka. Maka Allah jawab untuk kita ni, wahai hamba, jangan kamu takut Allah berlaku zalim dengan kamu. Allah tak akan menzalimi diri kamu sendiri. Tapi bila Allah zalim, kamu menzalimi diri kamu sendiri. Itu ibrah dia. Ibrah dia, Allah tidak sesekali akan menzalimi kita, tetapi kita yang menzalimi diri kita sendiri. Lagi mana di sini nak kaitkan dengan tema Nabi ni, tema risalah. Tadi tema tauhid, tema risalah Nabi-Nabi pasal rakyat menderhaka Nabi Nuh, rakyat menderhaka kepada Nabi Soleh, rakyat menderhaka Nabi Lut. Maka Allah yang hancur dia pasal tak nak beramal sebagaimana yang disuruh oleh Nabi-Nabi tadi. Maka ayat 31 merupakan ayat untuk kita berpegang kepada dalil Nabi itu. Kita mesti ikuti amalan dia supaya kita masuk percaya dengan Nabi. Untuk meniru amalan-amalan Nabi adalah suatu kemestian bagi dalam kita. Dalam erti kata yang lain, Allah nak suruh kita buat sunnah. Mana-mana amalan Nabi, mana-mana amalan sahabat. Wahai hamba, bila kamu baca Al-Quran, beramal dengan ayat ini. Aku dah ceritakan, setiap Nabi aku akan tunjuk contoh amalan-amalan. Kamu ikut Nabi aku. Kalau kamu sayang Nabi, kalau kamu cinta Nabi, kamu ikut amalan-amalan sunnah. Itu ayat 31. Lepas tu bercakap lagi rajul mukmin, dinasihat lagi. Apa dia kata? Wa ya qaumi, wahai kaumku. Apa dia? Inni akhafu alaikum. Sesungguhnya takut sangat aku kepada kamu semua. Siapa dia? Yaumat tanat. Satu hari panggil memanggil. Wahai kaumku, aku risau sangat kalau kita lawan Nabi Allah Musa ni. Kita tak ikut amalan-amalan dia. Kita lawan segala suruhan dia. Aku takut apa dia? Aku takut bila kita mati, ada suatu hari dipanggil hari Yaumat Tanad. Maknanya ini nak sabit, ayat ini nak sabit dengan adanya hari akhirat. Kalau kita baca tafsir, kena baca macam tu. Setiap ayat kita kena baca apa yang Allah nak ceritakan. Bukan baca cerita, bukan. Tafsir Quran ini kita ambil ibrah dia. Apa yang Allah nak ceritakan. Tadi Allah nak cerita tentang amalan-amalan Rasul. Sekarang Allah nak cerita sabit dengan adanya hari akhirat. Di mana untuk hari akhirat kita mesti buat persiapan. Kerana amat-amat menakutkan kalau kita tak membuat persiapan ke arah nak pergi ke hari akhirat. Wa ya qaumi, wahai kaumku, inni akhafu alaikum yaumat tanad. Bukan apa aku cukup takut sangat tak kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat, yang mana at-tanad ialah satu hari kamu semua akan panggil memanggil di antara satu sama lain. Anak panggil mak, tolong mak, tolong ayah, tolong kawan. Semua menjerit minta tolong di padang mahsyar. Suasana yang mengerikan, masing-masing meminta tolong, memanggil dan sama lain. Pasal apa? Azab yang amat kuat ketika itu. Maka orang-orang rajulun mukmin ini menasihati penduduk Mesir, ingatlah wahai kawan-kawan semua, di mana kalau kita ingkar arahan Nabi Musa, maka kita akan menemui Allah. Di mana sebelum menemui Allah ada suatu hari di mana hari masing-masing semua manusia menjerit memanggil untuk diselamatkan di antara satu sama lain. Apa dia? Hari At-Tanad. Allah hurai contoh hari At-Tanad. Yauma, iaitu pada hari At-Tanad, pada hari apa dia? Pada hari tuwalluna, semua orang-orang tadi akan berpaling. Akan berpaling ke mana? Mudbirina, berpaling ke belakang. Kenapa? Masa mereka akan panggil-manggil, bila semua orang akan berpaling, meninggalkan hisab, nak menuju ke neraka Jahannam. Menjerit-jerit, meronta-ronta, tak nak pergi untuk dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Terpaksa Allah perintahkan malaikat mengikat
dengan tali, dengan rantai, mengikat dan mengheret untuk dihumbankan ke dalam neraka jahanam. Bila mereka menjerit-jerit minta tolong di antara satu sama lain. Yauma tuwalluna mudbirina, pada suatu hari di mana mereka akan berpaling ke belakang. Maka pada hari itu yang takut sangat ini, malakum, tidak ada bagi kamu wahai kawan-kawanku semua, wahai penduduk-penduduk Mesir semua, minallahi, daripada Allah, daripada Allah, min asim, untuk seorang pelindung pun yang boleh melindungi kamu. Menjeritlah tolong ayah, tolong mak, tolong abang, tolong, sia-sia saja. Pasal apa? Pasal ketika itu tidak ada seorang pun yang mampu menolong kamu kecuali Allah saja. Maka atas dasar itulah, atas dasar cerita kabar-kabar yang menakutkan, azab-azabnya saat kematian, azabnya alam kubur, azabnya padang mahsyar, bagaimana suasana-suasana yang menjerit, menangis sebagainya rupa, tak takut lagi, tidak timbul lagi untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya Allah kata, Allah yang tak bagi dia faham. Wa man yudlilillahu, dipanggil ayat idkhul ilahi, ayat pencelahan Allah. Allah mencelah nak bagi tahu kita, kenapa orang tak takut bila aku cerita dengan ancaman ukhrawi, ancaman duniawi yang begitu teruk sekali. Kenapa hamba aku tak nak berubah? Kenapa hamba aku tak nak berdoa semata-mata kepada Allah? Kenapa hamba aku masih menangguh-nangguh untuk beramal kepada Allah? Kenapa hamba aku tidak nak buat persiapan nak pergi hari akhirat? Kenapa? Punca satu saja, wa may yudlilillahu, dan barang siapa yang dia sesatkan Allah, barang siapa yang orang itu Allah sesatkan, maka fama lahu min had, tidak ada orang yang boleh beri petunjuk kepadanya. Ngeri ayatnya. Maka seseorang tersebut, tanda tahap Allah nak bagi hidayah ada 4. Yang pertama dipanggil, tahap hidayah yang pertama dipanggil inabah. Ada satu gerak hati. Oh, hari nak pergi belajar, nak masuk kelas tafsir ni, gerak inabah. Maka itu tahap hidayah yang pertama. Ini pun setengah orang Allah tak buka. Nyaya ni, bila inabah pun tak ada nyaya sangat. Tidak langsung rasa nak hadir. Nak hadir solat berjemaah, nak hadir majlis-majlis ilmu, nak hadir kelas-kelas hadis, dia rasa tak rasa langsung. Itu inabah pun tak ada. Itu tahap paling rendah hidayah ialah inabah. Ada gerak hati nak pergi belajar, dipanggil inabah. Lepas tu dia pun hadir, menghadirkan diri di tempat-tempat di mana majlis ilmu tadi, tempat kelas tadabbur sebagaimana petani ke, tempat majlis hadis malam karang ke, solat tarawih malam karang ke. Maka kalau dia tak hadir, maka tahap yang kedua dipanggil hidayah pun tidak ada. Tadi inabah. Lepas inabah, kalau dia tak datang, tak hadir, hidayah pun tidak ada. Maka kalau hidayah pun tidak ada, maka tindakan seterusnya istiqamah jauh sekali. Istiqamah ini bila dia datang setiap majlis ilmu, itu dipanggil hidayah. Dan setiap minggu, setiap mana datang saja dipanggil istiqamah. Lepas istiqamah tersebut, maka barulah dapat dipanggil rabtul qalbi, tidak terkesan dengan bisikan-bisikan apa-apa saja, dia terus menghadirkan diri. Itu dipanggil hidayat. Jadi barang siapa yang Allah tak beri hidayah, yang damin Allah sesatkan, maka tidak ada siapa yang boleh memberi petunjuk dengan dia. Begitu juga dengan tahap-tahap kesesatan, iaitu ada 4 juga. Yang pertama, dia rasa ragu, betul ke tak betul, betul ke tak betul. Dia pun tak buat, maka itu dipanggil sesat. Lepas tak buat, bukan setakat tak buat, dia mujadalah, dia lawan pula. Dia pergi cerita tak guna tu, itu pusat pengajian tak guna, dia tu mengaji tak guna. Dia mula berlawan. Dia mengajar ayat-ayat palsu, dia mengajar hadis-hadis palsu, itu melawan. Bila dia melawan peringkat ketiga mujadalah, rob, ragu, dolalah, sesat. Dan yang ketiga mujadalah, dia berlawan. Dan yang keempat
dipanggil khatmul qalbi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Allah khatam, tutup mata, tutup telinga, tutup hati, tutup kepada Quran ya, tutup kepada kebenaran, bukan tutup kepada bab makan minum, bab bersukan, bab bertengok TV, bab lain dia cerdik, dia hebat, tapi bab Quran, bab mengaji, bab beramal dia tak nampak. Pasal apa? Pasal khatam tadi. Khatamallahu ala, Allah khatam hati dia, bukannya pasal dia tak tahu, dia cerdik, tapi dia tak nampak pasal Quran saja. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia pandai, tak perlu lagi ajar dia dah. Dia cukup dah. Orang macam ini dia rasa diri dia berada dalam serba kecukupan, maka dia jarang saya nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai ayat yang ke-34 saja. InsyaAllah besok kita baca daripada ayat yang ke-34 dan 33 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'alil Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'alil Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi